2.5 tentang momentum. Apa dia momentum? Okey, dalam bab ini kita akan tengok tentang momentum P sebagai hasil darat jisim dan hal laju dan prinsip keabadian momentum. Alright. Mari kita tengok contoh Okey, tengok. Seorang pemain bola lisut mesti memakai sarung tangan tebal untuk menangkap sebiji bola lisut yang keras dan bergerak dengan laju. Bola lisut yang bergerak perlahan lebih mudah untuk ditangkap. Okey, tengok sini. Bandingkan hal laju dan masa untuk lori dan kereta berhenti. Yang mana lebih susah untuk berhenti? Okay, tengok kereta. Okey, kereta ini hal laju dia 30 meter saat negatif 1. Masa yang diambil untuk berhenti 60 saat. Okey, pada hal laju kosong ni maksudnya dia dah berhentilah. Okey. Lori pula hal lajunya pun sama 30. Okey, untuk dia berhenti pada hal laju kosong, dia mengambil masa 180 saat. So, jawapan kat sini, lori lebih susah stop. Tanker kargo yang lebih besar susah untuk diberhentikan berbanding sebuah kereta yang bergerak dengan laju yang sama. Mengapa? Sebabkan oleh jisim. Okey, sebabkan oleh jisim. Dengarkan lori yang sama jika ia bergerak dengan hal laju yang rendah. Mengapa? Tengok laju dia rendah. Berapa rendah dia tu? 5 meter saat negatif 1. Bila hal laju dia rendah, dia ambil masa untuk berhenti juga adalah rendah. So, apa yang mempengaruhi? Faktor apa yang mempengaruhi ini? Ini adalah faktor dia adalah faktor hal laju. Apa simbol dia? V. Aktiviti 1. Apa? Tujuan mengkaji bagaimana jisim dan hal laju suatu objek mempengaruhi kesan untuk menghentikan objek tersebut. Okey. So, 2 kat sini. Jisim apa simbol dia? M. Hal laju apa simbol dia? V. Okay. Dia nak bandingkan kesan. Okey. Golf pada ketinggian 30 cm. Bola golf pada ketinggian 60 cm. Okey, mari kita tengok soalan. Bola golf yang manakah menghentam plastisin dengan laju yang tinggi? Mestilah bola golf yang tinggi, betul? Tengok jawapan. Okey, laju B, bola lebih tinggi. Okey, soalan B. Bandingkan kedalaman lubang yang dihasilkan pada permukaan plastisin oleh bola pingpong yang jatuh. Keyword kat sini adalah kedalaman lubang. Okey, selalunya kita tengok apa? Lagi tinggi jarak bola yang dijatuhkan, lagi dalamlah kedalaman lubang. Kedalaman lubang, betul? So, apa jawapan kita? Lubang bola B lebih dalam. Okey. Soalan C. Bola golf yang manakah mempunyai kesan berhenti yang lebih besar? Kita nak tengok apa ni? Kesan berhenti yang lebih besar. Maksudnya jarak hal laju mempengaruhi. So, jawapan kita ialah juga bola B. Kenapa? Kerana sekarang M adalah sama, M sama. Tapi V adalah berbeza. Nampak tak? Okey. Kesimpulannya, nyatakan bagaimana kesan menghentikan pergerakan suatu objek dipengaruhi oleh jisim dan hal laju.
kesan menghentikan lebih besar jika jisim dan hal laju adalah tinggi. Simpulkan. Okey. M tinggi juga hal laju tinggi. Hubung kaitkan. Di surah awak, hubung kaitkan kesan menghentikan pergerakan dengan momentum. Kat sini apa dia? Semakin tinggi momentum, semakin besar kesan menghentikan pergerakan. Mengikut Newton, objek dengan momentum kecil lebih mudah untuk berhenti dan memberi impak yang lebih kecil masa pelanggaran. Okey, ini dah masuk. Ingat, momentum ni apa? Momentum ini adalah tentang pelanggaran. Okey. Okey. Ini contoh. Awak boleh baca. Alright, seorang pemain baseball mesti memakai sarung tangan tebal untuk menangkap bola yang keras dan bergerak dengan laju kerana bola itu mempunyai momentum yang besar. Sukar untuk berhenti dan beri impak menyakitkan bila terkena tangan. That's why dia kena pakai sarung tangan yang tebal. Okey, untuk menahan momentum bola yang laju. Bila kena lagi sakit kan? Kecuali lah awak kena tak sakit. Definisi momentum. Tengok. Momentum ialah jisim kali hal laju. Alright. So, apa simbol dia? Okey. P sama dengan mv. Jangan tanya saya, kenapa P? Awak cari. P. Momentum. Simbol momentum adalah P. So, ini adalah momentum. Alright. So, P sama M kali V. Okey, apa unit dia? Kalau M adalah, unit SI dia adalah kg. V apa dia? ms negatif 1. So, ini adalah simbol dan unit bagi momentum. Seorang pemain berjisim 70 kg bergerak dengan hal laju 4 meter saat. So, P1 apa dia punya jisim? Okey, P1 M dia 70 kilogram. Berapa hal laju dia? V1 dia sama dengan 4 meter saat negatif 1. Dan seorang pemain yang lain berjisim 75 kilogram bergerak dengan 3 meter saat negatif 1. Okey, P2 pemain yang kedua. Okey, M dia berapa? M dia adalah 75 kilogram. Bergerak dengan 3 meter saat negatif 1. Tapi awak kena ingat, menghala antara satu sama lain. Dekat sini, kena ambil kira direction, arah dia. So, kat sini, awak akan jadikan ini positif. Dan V2 ini akan jadi berapa? Negatif 3 meter saat negatif 1. Sebab apa? Ini adalah positif, ini adalah negatif. Kerana positif dan negatif, okey, menunjukkan arah. Arah apa? Okey. So, berapa momentum dia? Okey, kita cari. So, pemain momentum 1, P1 sama dengan M1 kali V1. So, M1 dia 70 kilo kali dengan 4 meter saat negatif 1. So, dapat apa? 280 kg meter saat negatif 1. Okey, momentum P2. Okey, kita pakai purple lah. Okey. P2 pula. Alright. Adalah M2 kali V2. So, dekat sini 75 kilogram darab dengan negatif 3. So, dia akan jadi 35, 15, 7, 21, 22 kg meter saat negatif 1. Ini momentum dia. Mesti ada
negatif. Sebab arah berbeza. Okey, so dapat. Sama tak jawapan kita? Sama. M sama dengan 80 kg menggelongsor sekeliling gelanggang. Okey, gelongsor dengan hal laju 6 meter saat negatif 1. Tiba-tiba dia berlanggar dengan cucunya boy M sama dengan 40 kg yang berada dalam keadaan rehat. Hitungkan momentum nenek dan boy masing-masing. Okey, P nenek. Apa formula dia? P sama dengan M V. So, berapa dia? M dia adalah 80 kilogram. Okey. So, berapa hal laju dia? Hal laju dia adalah 6 meter saat negatif 1. So, berapa dapat dia? 6 kosong, 8, 48, 480 kg meter saat negatif 1. Okey, momentum boy. Okey. So, apa formula kita? P sama dengan MV. So, berapa jisim boy ini? 40 kilogram. Berapa hal laju dia? Hal laju dia adalah kosong. Okey. So, darabkan adalah kosong. Nampak tak? Okey, ada lagi contoh-contoh dalam modul. Cuba buat.